Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit hasil pembacaan saya melalui buku yang bertajuk Islam Jalani Dari Sini. Buku ni ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali dan diterjemahkan oleh Mahmud Embong. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang pengisian buku ini, marilah kita berkenalan dengan penulis buku ini. Beliau ialah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada 22 September 1917 di daerah Al-Bahira, Iskandaria, Mesir. Sebagai seorang yang terpengaruh kepada tokoh tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, bapanya telah menamakannya Muhammad Al-Ghazali dan beliau berjaya menghafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda. Setelah menamatkan pelajaran menengah di daerah kelahirannya, beliau meneruskan pelajarannya di Fakulti Usuluddin di Universiti Al-Azhar. Dan tokoh pemikir Islam dan pendakwah ini yang terkenal telah dikurniakan berbagai-bagai anugerah antarabangsa. Antaranya ialah anugerah kelas pertama Republik Mesir 1988, anugerah Al-Malik Faisal 1989, Excellence Award dari Pakistan dan yang terakhir ialah anugerah Presiden bagi kesarjanaan yang cemerlang daripada UIA 1995. Buku ini mengandungi 9 topik. Antaranya, yang pertama, dakwah yang menyesatkan kepada umat yang menghadapi keruntuhan. Kedua, kenapa segala sumber ilmu ini telah kekeringan. Ketiga, masalah akhlak di kalangan kita. Keempat, alam periwayatan hadis. Kelima, umat yang baik harus menunaikan risalahnya. Keenam, kenapa dendam tak kunjung padam. Ketujuh, kempen Kristian terhadap mukjizat ilmiah Al-Quran. Kelapan, kerajaan Islam tidak muncul dari kekosongan. Dan yang terakhir, pesanan terakhir Rasulullah SAW. Saya memilih buku ini kerana saya merasakan ini cukup menarik dan dalam masa yang sama penulis juga ada menyatakan tentang beberapa cabaran dalam menegakkan Islam. Jadi saya kira amat penting untuk kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang da'i pada masa hadapan, insya-Allah kita perlulah bersedia daripada sekarang untuk mengetahui tentang isu-isu semasa yang saya kira amat penting sebagai bekalan untuk kita pada masa hadapan, supaya apabila kita keluar nanti kita sudah bersedia untuk menghadapi segala cabaran yang berlaku. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, buku ini mengandungi 9 topik, namun saya hanya memilih beberapa topik penting yang saya ingin kongsikan untuk anda semua. Jadi topik pertama yang saya pilih adalah dakwah yang menyesatkan kepada umat yang menghadapi keruntuhan. Jadi kita sedia maklum bahawa golongan jahil ataupun orang yang jahil menjadi sasaran awal bagi musuh Islam untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Oleh itu, sebagai seorang Islam, kita hendaklah bersedia daripada sekarang dengan mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup tentang Islam, supaya apabila doktrin masuk ke dalam fikiran kita oleh musuh Islam, kita tidak akan mudah terpengaruh dan dalam masa yang sama kita akan kuatkan diri untuk mempertahankan Islam itu sendiri. Dan dalam buku ini juga, bahagian ini juga, penulis ini ada menceritakan tentang seorang pendakwa dari golongan jihad. Islam menegaskan pengabaian terhadap perundangan syariah merupakan satu sebab turunnya bala ke atas ummah. Golongan jahiliah ini harus diperangi dan menghapuskan tauk-tauk yang berdiri di belakang kekufuran tersebut. Jadi sebabkan golongan jahil ini kekurangan ilmu dan tiada ilmu, jadi mereka mudah untuk melakukan perkara yang karut marut. Jadi oleh itu, sebagai seorang da'i, kita haruslah bekerja keras bagi membasmi perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Seterusnya, topik yang kedua, saya memilih tentang masalah akhlak di kalangan kita. Kita sedia maklum bahawa masalah akhlak pada akhir zaman ini sangatlah menakutkan, dan sebagai seorang Islam kita perlulah memastikan bahawa diri kita ini tidak terjebak dengan akhlak-akhlak yang membinasakan diri. Dan dalam buku ini ada menyatakan tentang akhlak yang buruk, iaitu dalam pernyataan ayat ini, dari sini kita melihat mereka yang memandang rendah dengan hukum-hukum Allah, kurang prihatin terhadap mutu kerja, tidak menunaikan amanah dan tanggungjawab yang penting. Jadi kita juga melihat orang yang sanggup memesongkan kebenaran dengan menjadikan si jahil sebagai orang yang berilmu, manakala orang yang berilmu sebagai orang jahil. Jadi kita nampak di sini pada akhir zaman ini terlalu banyak perkara yang aneh yang kita tak masuk fikiran kita.
maksudnya kat sini kita sini nampak ada pemimpin yang jahil dianggap pemimpin yang hebat, pemimpin yang berilmu dianggap pemimpin yang jahil. Jadi benda ni sangatlah menakutkan untuk saya dan kita semua. Oleh itu, kita sebagai pemimpin akan datang, kita hendaklah mempersiapkan diri juga dengan ilmu dan memastikan bahawa akhlak-akhlak yang buruk harus kita basmikan daripada sekarang. Oleh itu, pendakwah daripada sekarang, gerak kerja dakwah perlu ditekankan dan dipergiatkan dengan lebih meluas supaya akhlak masyarakat zaman sekarang adalah akhlak Islam. Dan topik terakhir yang saya pilih dalam buku ini adalah yang bertajuk Pesanan Terakhir Rasulullah SAW. Jadi dalam kita sedia maklum bahawa Rasulullah SAW dalam khutbah terakhirnya ada berpesan kepada umat akhir zaman, dan dalam buku ini ada menceritakan tentang pesanan tersebut, dan saya hanya memilih beberapa poin penting, iaitu yang pertama, persamaan nilai kemanusiaan tanpa memandang kepada perbezaan warna kulit. Jadi kita nampak dekat sini pada akhir zaman ini rata-rata bersikap resis dengan warna kulit. Ada yang berbangga dengan warna kulit yang mereka ada, sedangkan Allah menciptakan kita ni sama saja. Jadi kenapa kita tak boleh nak layan orang sama rata? Jadi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang manusia, kita haruslah bersikap sama rata dengan semua manusia di muka bumi Allah ini. Dan seterusnya tentang riba. Ramai di antara peniaga-peniaga yang mengamalkan unsur riba dalam perniagaannya. Jadi keberkatan itu sukar untuk kita perolehi. Oleh itu, kita haruslah menyebarkan ataupun beri awareness kepada orang ramai supaya tidak mengamalkan riba dalam perniagaan. Kerana riba ini adalah haram dalam kehidupan kita. Kerana rezeki yang kita perolehi itu tidak akan berkat. Oleh itu, kita haruslah berniaga secara tulus, jujur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku ini juga ada menyatakan tentang menerangkan tentang hak-hak wanita. Dan kita semua tahu yang wanita ini adalah istimewa dan Allah telah mengangkat derajat wanita. Kerana pada zaman Rasulullah SAW dulu, wanita ini merupakan sangat tiada nilai. Jadi oleh itu Rasulullah SAW berpesan pada khutbah akhirnya bahawa wanita ini adalah wanita yang hebat. Oleh itu kita sebagai seorang wanita, kita kena jaga maruah kita, sebab Rasulullah SAW sangat memuliakan wanita. Jadi kenapa kita pada akhir zaman ini kita rasa tidak malu dengan melakukan perkara yang boleh mengaibkan wanita itu sendiri. Jadi itu sahaja daripada penerangan saya untuk poin ketiga ni. Dan saya kira banyak lagi poin-poin penting yang kita boleh pelajari dalam buku ini. Jadi anda semua juga boleh cuba untuk membaca buku ini. Dan saya kira buku ini tidaklah tebal sangat, mengandungi 146 halaman saja, dan penyelesaiannya cukup padat dan bahasanya sangat mudah untuk kita fahami, walaupun buku ini cetakannya adalah pada tahun 1996. Jadi oleh itu, sebagai seorang Islam dan sebagai seorang pendakwah pada masa hadapan, kita hendaklah bersedia dari segi ilmu, persiapkan diri dengan ilmu, dengan pelbagai ilmu, supaya di kemudian hari kita tidak akan rasa kekok dan tak akan cepat melatah dengan perkara yang akan berlaku. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.